ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama bangun daripada tidur, kita dapat bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kita. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita berazam untuk melakukan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang amat penting khususnya bagi orang lelaki, iaitu aku ceraikan dikau. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita katakan sebelum ini, bahawa tajuk kita pada hari ini ialah aku ceraikan dikau. Jadi bila kita membincangkan tentang tajuk aku ceraikan dikau, tidak dapat tidak di dalam ilmu fiqh dipanggil babut talaq, iaitu hukum hakam yang berkaitan tentang talak. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang lelaki, mereka kena ingat bahawa talak ini bukanlah satu jalan yang paling mudah untuk mereka mengambil, menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Bahkan mereka perlu ingat bahawa talak ini merupakan perkara yang paling tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, abghadul halal ilallahi talak. Sesungguhnya talak halal yang paling Allah Subhanahu wa taala kurang suka ataupun Allah tak suka ialah talak. Kenapa tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian? Ya, kerana talak mendatangkan banyak masalah mafsadah kepada rumah tangga sebenarnya kalau kita lihat dari sudut umumnya. Kenapa? Masalah mafsadah kepada ataupun keburukan kepada anak-anak. Kalau anak-anak ni bila ibu bapa bercerai-berai, mereka serasa seakan-akan hilang kepada siapa mereka ini bergantung. Ya, begitu juga kepada individu. Mungkin semasa mereka ini mempunyai isteri ataupun mempunyai suami, apabila sudah bercerai, perwatakan mereka akan berubah. Mungkin yang lelaki akan mula berpoya-poya dengan perempuan-perempuan yang lain. Begitu juga dengan wanita-wanita yang sudah bercerai. Mereka mungkin hendak mencari pengganti dengan berpoya-poya dengan lelaki-lelaki yang mungkin mereka anggap itulah yang terbaik bagi mereka. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itulah sebelum kita menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian dalam rumah tangga, kita perlu fikir panjang. Fikirkan tentang anak-anak, fikirkan tentang masyarakat, fikirkan tentang diri kita sendiri. Adakah kita boleh survive? Adakah kita ini boleh teruskan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala suruh? Adakah kita boleh teruskan amalan-amalan yang Nabi Muhammad SAW suruh? Adakah ia boleh membantu kita sekiranya kita sudah melakukan perceraian ataupun telah berlakunya perceraian dalam rumah tangga? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itulah Islam amat menggalakkan kepada para suami, khususnya para suami, kerana dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan munakahat, iaitu perkahwinan, hukum hakam yang berkaitan dengan perkahwinan, begitu juga dengan hukum hakam yang berkaitan dengan talak, rujuk dan sebagainya, amat penting bagi lelaki. Jadi sebelum kita menggunakan perkataan aku ceraikan dikau, maka wajib bagi seorang lelaki, wajib bagi seorang suami, wajib bagi seorang pemimpin keluarga untuk mendalami dan memahami hukum hakam yang berkaitan tentang perkahwinan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya talak mempunyai 5 hukum. Para ulama telah menetapkan 5 hukum yang harus diketahui oleh setiap suami. Apakah hukum-hukum yang sepatutnya mereka lakukan? Apakah hukum-hukum yang berkaitan tentang talak agar mereka tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang pertama, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu wajib. Bilakah suami itu wajib menjatuhkan talak kepada
isterinya ataupun menceraikan isterinya. Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, iaitu apabila mahkamah telah menetapkan bahawa suami isteri ini harus ataupun wajib dipisahkan. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi kesefahaman di antara mereka berdua, iaitu suami kemungkinan akan melakukan kezaliman terhadap isteri ataupun si isteri itu akan melakukan kezaliman terhadap suaminya. Maka ini amat-amat dilarang di dalam Islam. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, Islam mewajibkan kita agar, iaitu orang lelaki, agar menceraikan isterinya, agar setiap pasangan mendapat maslahah daripada perceraian itu. Suami boleh mencari isteri yang baru yang boleh menjaga dia dan boleh memberikan kebahagiaan kepada dia. Begitu juga si isteri boleh mencari suami yang baru, boleh memberikan kebahagiaan yang baru kepada dia dan boleh melakukan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi suami menceraikan isterinya apabila si suami ini confirm ataupun pasti akan melakukan kezaliman, sama ada dari sudut fizikalnya ataupun dari sudut batinnya, di mana si suami ini akan melakukan kezaliman yang teramat kepada si isteri, mungkin dengan pukul, mungkin dengan tidak balik rumah 2, 3, 4 tahun tidak balik rumah. Jadi ini satu musibah yang cukup besar kepada isteri. Maka sudah confirm ataupun sudah pasti bahawa si suami ini akan melakukan perkara yang haram dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala hukum yang kedua bagi talak, iaitu haram. Haram bagi seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya apabila isteri ini dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Ini yang pertama. Yang kedua, haram bagi suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci, tetapi dia telah melakukan persetubuhan ataupun telah melakukan hubungan sulit dengan isterinya. Ini kerana apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita menceraikan isteri kita semasa wanita ini dalam haid ataupun nifas, ataupun selepas kita wanita itu ataupun isteri kita itu suci, kemudian kita ceraikan dia selepas kita bersetubuh dengannya walaupun di dalam keadaan suci. Kerana apa? Kerana takut iddahnya akan dipanjangkan ataupun terpanjanglah iddah perempuan itu. Mungkin kalau dia mengandung, maka iddahnya akanlah habis selepas 9 bulan. Kalau sekiranya dia ini datang haid, maka iddahnya akan lebih panjang, akan tambah lagi satu quru ataupun nambah satu suci ataupun tambah lagi satu haid. Jadi ini amat menyukarkan bagi perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui 3 lagi hukum yang berkaitan tentang talak, maka kita kembali selepas ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali selepas berehat seketika. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita, iaitu hukum di dalam talak. Hukum yang ketiga yang berkaitan tentang talak, iaitu talak sunni, ataupun hukumnya sunnah kita menjatuhkan talak kepada isteri, ataupun disunatkan kepada kita menceraikan isteri kita apabila kita mendapati bahawa isteri kita ini telah melakukan perkara yang mungkar ataupun melakukan perkara yang nusyuz, yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunatkan untuk menceraikan isteri ini kalau kita merasai bahawa isteri kita ini tidak dapat lagi diselamatkan atau tidak boleh lagi diubah ataupun tidak boleh lagi dinasihati. Jadi disunatkan kita mencerai mereka ataupun isteri kita ini tadi, agar isteri kita ini boleh mencari jalan yang lebih baik untuk dia, dan boleh mencari suami yang lebih baik untuk dia, dan begitu juga suami boleh mencari seorang isteri yang lebih baik untuk dia. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala hukum yang keempat bagi talak ini ialah makruh. Bilakah berlakunya hukum talak itu jadi makruh? Iaitu apabila kita menjatuhkan talak kepada isteri kita dalam keadaan tanpa sebab.
iaitu isteri kita buat baik dah kat kita. Balik kerja dia siapkan makanan, dia siapkan minuman, buat kopi yang kita minat, buat Nescafe yang kita minat, segala benda yang kita suka dia buat. Tiba-tiba kita balik daripada main bola, katakanlah sebagai contoh. Balik daripada main bola, tiba-tiba, hai sayang, I talak you talak satu. Jadi ini adalah perkara yang tidak baik kepada kita, main-main dalam talak. Jadi hukumnya makruh. Makruh ni iaitu dia seakan-akan dia duduk tengah-tengah, sama ada benda tu jadi halal ataupun jadi haram. Jadi kalau silap buat maka jadi haram, kalau betul buat maka jadi halal. Oleh ini demikian, hukum talak yang keempat ini hukumnya makruh, iaitu apabila isteri ni buat baik kepada kita tapi kita ceraikan tanpa talak, tanpa sebab. Maknanya kita buat satu benda tu tanpa sebab. Ini benda yang amat-amat dikesali dalam Islam, sebab orang ini memain-mainkan talak di dalam kehidupan mereka. Manakala hukum yang kelima, tuan-tuan muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diharuskan kita menceraikan isteri kita itu. Mana harus? Harus ini dia tidak jadi wajib, dia tidak jadi makruh, tidak jadi haram, tidak jadi sunnah, tetapi boleh kalau kita rasa perlu kita menceraikan dia, iaitu apabila si suami ini merasakan yang dia sudah lagi tidak menyayangi si isteri, ataupun si isteri mendapati bahawa dia tidak boleh lagi menyayangi si suami. Oleh yang demikian, maka Islam membenarkan suami isteri ini bercerai selepas mereka ini berusaha sedaya upaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam juga menetapkan ada bila kita nak menjatuhkan talak ataupun bila kita nak bercerai, ada garis panduan ataupun ada jenis-jenis talak. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, talak terbahagi kepada 3 bahagian. 3 jenis. Jenis yang pertama, ia berdasarkan kepada lafaz. Lafaz ni macam mana? Lafaz ini terbahagi kepada 2, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ia berbentuk sarih. Sarih ni macam mana? Kita bercakap ayat itu memang tidak boleh lari. Mesti bila kita tafsiran itu adalah tafsiran talak. Sebagai contoh, seorang lelaki ini dia bagi tahu pada isteri dia, wahai Minah, ataupun wahai si Fulanah, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Maknanya perkataan aku ceraikan kamu dengan talak 1 itu tidak boleh ditakwil. Mungkin kalau kita tanya apa maksud kamu daripada cerai, dia kata tak ada, maksudnya saya sayang pada dia dengan perkataan cerai. Tidak boleh. Itu memang tidak boleh ditakwilkan lagi. Itu dimaksudkan sebagai talak sarih. Talak yang tidak boleh ditakwil ataupun tidak boleh ditafsirkan dengan makna-makna ataupun dengan maksud-maksud yang lain. Maka jatuh talak dengan sebutan tersebut. Maknanya kalau dia sebut talak 1, jatuhlah talak 1. Kalau sebut talak 2, jatuhlah talak 2. Tuan-tuan muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada talak yang sarih ini, maka si suami tidak perlu kepada niat. Maka sudah memadai apa yang disebut itu, maka jatuhlah hukum talak kepada isteri dan bermulalah iddah ke atas isteri. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang kedua iaitu talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak kinayah ini talak yang digunakan ataupun kata-kata yang digunakan oleh si suami semasa nak menjatuhkan ataupun nak menjatuhkan talak ataupun nak mencerai isterinya, dalam keadaan ayat itu boleh ditakwil ataupun boleh ditafsirkan dengan maksud-maksud yang lain. Sebagai contoh, pergilah kamu balik rumah mak kamu. Jadi orang boleh tanya, apa tu balik kampung, dia suruh balik kampung ke, dia nak lepaskan aku ke? Jadi maksudnya banyak. Jadi oleh ini demikian, hakim akan tanya, apakah niat kamu daripada sebutan tersebut, balik kampung? Adakah balik kampung itu balik terus, iaitu kamu nak cerai dia, dan kalau kamu cerai, talak berapa kamu nak bagi? Jadi perlu kepada niat seorang suami. Jadi tak boleh kita nak ambil kalau dia kata, isteri pula bila dia dengar suami kata balik kampunglah kamu, jadi dia pun balik, kata bila balik kampung jumpa ayah, dia kata saya telah diceraikan oleh suami. Tak betul. Itu salah dalam memahami konsep talak yang disunatkan oleh Nabi SAW ataupun yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariatnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh demikian, untuk memastikan kita melakukan talak yang benar, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita perlu mendalami sedalam-dalamnya apakah yang dimaksudkan dengan talak kinayah dan apa pula yang dimaksudkan dengan talak lafzi ataupun talak yang berbentuk sarih, yang jelas, yang tidak boleh kita ubah-ubah ataupun kita cari maksud-maksud yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengetahui jenis yang kedua dan yang ketiga, kita sambung.
Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua di dalam menjatuhkan talak kepada isteri ini ataupun menceraikan isteri ini, iaitu jenis yang kita lihat dari berdasarkan pada keadaan isteri semasa dia diceraikan. Bagaimana? Ya, semasa isteri sedang cerai, adakah dia sedang haid ataupun sedang nifas, ataupun dia sudah pun melakukan hubungan kelamin ataupun melakukan hubungan sulit dengan suaminya. Jadi oleh demikian, ya, kita akan lihat keadaan ini ada apakah hukum di sebaliknya. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jenis yang kedua ini ada dua bahagian. Pertama, talak sunni. Apakah yang dimaksudkan talak sunni? Talak sunni iaitu talak yang dibenarkan oleh syariat. Bila dilakukan, hukumnya jatuh, manakala dia tidak mendapat apa-apa dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia menceraikan isterinya keadaan semasa isterinya suci daripada haid, ya, dan tidak disetubuhinya, iaitu selepas sahaja suami isterinya habis daripada haid dan dia tidak melakukan persetubuhan selepas itu dan dia menjatuhkan talak, maka ini adalah talak yang digalakkan di dalam Islam. Manakala yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu talak bid'i. Talak bid'i ini iaitu seorang suami menceraikan isterinya, menjatuhkan talak kepada isterinya semasa mana? Semasa isterinya sedang haid, ataupun isterinya sedang nifas, ataupun isterinya baru saja suci, kemudian disetubuhinya ataupun melakukan hubungan dengan suaminya pada malam, esokkan hari ini dia ceraikan isterinya. Maka hukum ini adalah hukum haram, iaitu talak bid'i, iaitu haram hukum talak ini, tetapi talak tetap jatuh. Kalau dia sebut talak satu, jatuh talak satu. Kalau dia sebut talak dua, jatuh talak dua. Kalau dia sebut talak tiga, maka di situ ada khilaf di kalangan ulama. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala jenis yang terakhir, yang ketiga, ya, dalam jenis-jenis talak ini, iaitu berdasarkan pasangan, ya, pasangan suami isteri ini, adakah dia boleh rujuk ataupun tidak. Jadi di sini ada dua bahagian. Pertama, iaitu talak raj'i. Talak raj'i ini apa, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian? Talak yang boleh kita rujuk balik, iaitu suami boleh minta rujuk dengan isteri dalam tempoh iaitu 3 kali bersih, ataupun dalam pandangan ulama yang lain 3 kali haid. Maknanya suami ini ada hak untuk rujuk balik pada suaminya, pada isterinya. Jadi ini adalah talak raj'i. Talak raj'i hanya berlaku pada talak pertama dan talak kedua, iaitu sama ada dia sebut talak satu, jatuh talak satu, ataupun dia sebut talak dua, jatuh talak dua. Jadi dalam keadaan talak satu dan talak dua ni, dia boleh rujuk dengan isterinya selagi mana isteri ini masih dalam iddah. Jadi tidak ada masalah. Kalau dah habis iddah, dah tak boleh nak rujuk lagi, maka dia hanya kena kahwin macam biasalah, macam prosedur balik lah, macam kena ada maharnya, kena ada hantarannya, segala-galanya macam biasa balik. Tetapi dalam iddah, kalau dalam talak raj'i ini tidak perlu kepada kepada mahar baru, tak perlu kepada kita katakan tidak perlu kepada wali baru, tak perlu pada saksi dan sebagainya. Sudah memadai. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup dengan kata-kata suami, dia kata apa? Aku nak rujuk balik kepada kamu, dan tak perlu kita tunggu isteri jawab saya terima rujukan tersebut, tak payah. Jadi bukan jadi macam jual belilah, saya jual saya beli, tidak. Maka dalam iddah ini sudah diberikan hak kepada suami untuk rujuk. Itu disebab dipanggilkan talak raj'i, iaitu bagi talak satu dan talak dua sahaja. Manakala talak yang kedua, bahagian yang kedua, talak ataupun talak bain bainunah kubra ini, ataupun rujuk bain bainunah kubra ini, iaitu talak tiga sahaja. Talak tiga ini, mana-mana perkahwinan yang dijatuhkan talak tiga ataupun bercerai disebabkan talak tiga ataupun bercerai dah 3 kali, maka si suami ni dah tak boleh lagi rujuk. Bagaimana? Maknanya dia tidak boleh rujuk lagi dengan isteri dalam iddah 3 bulan, tu tak boleh, ataupun 3 kali bersih tu tak boleh, ataupun 3 kali haid itu tak boleh. Kenapa? Sebab tempoh masa tu dah banyak, ataupun dia punya limit dia dah habis, talak 3. Jadi macam mana nak buat? Boleh tak nak rujuk balik? Boleh. Allah kata macam mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Apa maksudnya? Allah kata apa? Boleh kalau kamu dah jatuhkan talak 1, talak 2, kamu boleh rujuk. Tapi kalau kamu dah talak 3, dah tak boleh rujuk. Sebab apa? Bainunah kubra. Bainunah kubra. Fa in talaqaha, kata Allah, fa in, kalau kamu ceraikan isteri kamu itu dengan talak 3, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak boleh lagi kamu ini nak rujuk balik dengan isteri kamu, kecuali kata Allah hatta tankiha zaujan ghairah, sehinggalah isteri ini berkahwin balik dengan orang lain. Maknanya dia kahwin dengan
lelaki lain katakan. Kahwin ni bukan macam ada setengah orang dia kata Cina buta. Macam mana Cina buta? Maknanya dia kahwin diupah untuk kahwin, kemudian selepas itu dia bercerai. Tidak, bukan itu maksudnya. Dia kahwin dan melakukan persetubuhan di antara suami kedua dengan isteri ni tadi. Dah lakukan perkara tersebut, kalau tak mengandung, ya, kalau katakan tidak ada masalah dan diceraikan pula oleh suami yang kedua, ya, dan selepas iddah dah confirm tak mengandung, dah habis iddah lengkap tiga kali bersih ataupun 3 kali haid, maka suami ni, ya, yang pertama ni, dia bekas suami yang pertama, baru boleh kahwin balik dengan bekas isteri dia. Tidak boleh main-main. Maknanya aku bagi duit RM3,000, tolong kahwin dengan bini aku, lepas kahwin nanti kau jangan sentuh, kau sentuh jaga, kau kerat jari. Jadi jangan buat macam tu, itu tak baik. Itu bukan daripada sunnah Nabi, bahkan hukumnya haram. Bahkan kahwin selepas tu batal kahwin tersebut. Sebab apa? Perkahwinan itu adalah perkahwinan yang salah di sisi Islam. Jadi nak macam mana nak buat? Isteri ini mesti kahwin dengan orang lain, ya, dan melakukan hubungan, kemudian barulah bercerai, lepas iddah baru boleh rujuk balik dengan si suami. Ini dipanggil, ya, bain bainunah kubra. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita bincangkan tadi menunjukkan bahawa talak ini bukan suatu perkara yang boleh dipermain-mainkan. Bukan satu perkara yang boleh kita anggap ia satu perkara yang mudah dilakukan atau mudah kita lepas, mudah kita ambil balik. Dia ada tata susilanya. Oleh yang demikian, kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kehidupan kami, Kau berkatilah hidup suami isteri kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan isteri-isteri kami, kalau yang ada mempunyai isteri yang lebih daripada satu, iaitu isteri-isteri kami isteri-isteri yang solehah, isteri-isteri yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikanlah kami ini, iaitu para suami, ya, suami yang soleh dan melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh di muka bumi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita bincangkan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia memberikan manfaat kepada kita, khususnya orang lelaki, khususnya orang perempuan yang mereka ini dalam masalah rumah tangga dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.